Kes positif harian COVID-19 catat angka terendah 69 kes. Jumlah kes pulih harian pula 201 kes. Pekerja e-hailing wajib jalani saringan kesihatan. Langkah pastikan keselamatan semua pihak termasuk pelanggan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Atikah Memenaim. Saudara, hari ini kes positif harian COVID-19 mencatatkan angka terendah iaitu 69 kes berbanding majoriti lebih 100 kes sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP mula dilaksanakan pada 18 Mac lalu. Perkembangan positif itu turut memberi kesan apabila 201 kes pulih dan discharge berbanding semalam dan menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 2,967 kes pulih setakat ini. Manakala 2 kes kematian baru direkodkan menjadikan jumlah kumulatif 86 kes. 2 kes kematian itu melibatkan pesakit masing-masing berumur 85 tahun yang turut mempunyai masalah kesihatan kronik. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam sidang media berkata 51 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan 26 kes daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Malaysia ingin menasihatkan orang ramai agar sentiasa mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi pada setiap masa serta kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun dan amalan jarak sosial yang selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian COVID-19 melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat daripada masa ke masa. Sementara itu, jumlah kumulatif kes COVID-19 sebanyak 5,251 kes dan jumlah kes aktif keboleh jangkitan COVID-19 adalah 2,198 kes. Baik, dalam perkembangan sama, Datuk Dr. Nur Hisham memaklumkan kes positif COVID-19 dalam kalangan bukan warga negara yang dikesan KKM setakat 16 April adalah sebanyak 601 kes. Ia melibatkan kumpulan pelancong, pekerja asing, pelarian dan pemohon suaka. Daripada jumlah tersebut, antara negara utama adalah 108 kes terdiri daripada warga negara Indonesia. 104 kes terdiri daripada warga negara Filipina, 63 kes terdiri daripada warga negara Bangladesh, 60 kes terdiri daripada warga negara India dan 51 kes terdiri daripada warga negara Pakistan. Sehubungan itu, KKM menggesa majikan agar memastikan langkah keselamatan kesihatan wajib dilaksanakan di tempat kerja seperti memeriksa suhu badan, menyediakan cecair pembasmi kuman, melakukan proses sanitasi dan mengamalkan penjarakan sosial di ruang kerja dan ruang guna sama. Dan pada sesi soal jawab, Datuk Dr. Nur Hisham berkata sebelum tempoh PKP ditamatkan, ia perlu melepasi beberapa indikasi yang ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Antaranya memastikan penurunan kes positif baru dan mengurangkan keboleh jangkitan COVID-19 secara konsisten. Tapi kalau kes ini berkurangan, maksudnya kita ada pengurangan kes jangkitan di komuniti antara seorang dengan seorang. Jadi itu adalah salah satu faktor. Yang kedua ialah kita menggunakan surveillance. Surveillance yang kita laksanakan daripada bulan Januari itu melihat kepada kes-kes ID dan kes sehari di dalam komuniti.
Kota Kinabalu, daerah terbaru diisytiharkan zon merah selepas mencatat 42 kes positif COVID-19. Ini menjadikan angka keseluruhan zon merah di Malaysia sebanyak 28 mengikut statistik Kementerian Kesihatan KKM sehingga 12 tengah hari 16 April. Menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, kluster kes COVID-19 di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS Likas turut menyumbang peningkatan kes bagi daerah Kota Kinabalu. Daripada 42 kes COVID-19 di daerah Kota Kinabalu, kluster tabligh merekodkan 24 kes, manakala kluster anggota kesihatan 11 kes. Daripada 11 kes itu, 8 kes bertugas di HWKKS. Siasatan awal mendapati punca jangkitan kes adalah daripada luar hospital dan kemudiannya menjangkiti beberapa kontak sekerja. Tiada jangkitan silang kepada pesakit kerana semua anggota kesihatan menggunakan peralatan perlindungan peribadi PPE semasa bertugas. Syarikat e-hailing perlu memastikan setiap pekerja mereka menjalani saringan kesihatan. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Kementerian Pengangkutan bakal mengeluarkan arahan berkenaan kepada semua syarikat e-hailing yang beroperasi. Ya, manakala bagi restoran makanan segera, arahan sama akan dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Walaupun mereka daripada syarikat kecil di bandar kecil ataupun individu juga dibenarkan beroperasi. Walaupun untuk bandar-bandar kecil dan individu kita meminta mereka supaya berdaftar dengan PBT supaya kita dapat mengesan mereka. Mesyuarat juga memutuskan demi menjaga keselamatan penghantar makanan ini, kita memutuskan supaya mereka mesti menjalani saringan kesihatan. Dan saringan kesihatan boleh dilakukan di mana-mana. Di klinik kesihatan ataupun di klinik-klinik swasta. Arahan dikeluarkan bertujuan memastikan keselamatan semua pihak termasuk pelanggan. Datuk Seri Ismail Sabri turut menegaskan pembukaan gerai atau bazar Ramadan secara berkelompok tidak dibenarkan sama sekali dalam tempoh PKP. Dalam perkembangan berkaitan, beliau sekali lagi menekankan pentingnya badan bukan kerajaan NGO mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM jika berhasrat menghantar bantuan makanan kepada sesiapa sahaja. Sebab apabila mereka menghantar makanan, mereka akan bertemu dengan pihak yang menerima. Dan kita tidak tahu siapa yang mempunyai dari segi kesihatan mereka. Adakah ada COVID positif di kalangan yang penerima ataupun ada COVID positif di kalangan yang pemberi. Dan jika berlaku apa-apa, kalau mereka berdaftar diri, kita boleh mengesan. Katakan tiba-tiba ada di kalangan yang mereka hantar itu didapati positif COVID. Jadi kita akan boleh trace, kita boleh kesan dia. Siapa yang menghantar? NGO mana yang menghantar? Jadi kalau kita tidak ada information seperti ini, kalau timbul kes-kes seperti itu, kita tidak dapat menyelamatkan NGO yang mempunyai konteks dengan orang yang mempunyai COVID positif tersebut. Beliau menjawab pertanyaan mengenai tindakan segelintir NGO yang masih enggan mendaftar dengan JKM dan menghantar bantuan secara terus kepada penerima termasuk gelandangan. Pekerja pembersihan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD tidak diwajibkan untuk memakai pakaian pelindungan peribadi PPE. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, pakai penutup hidung dan mulut serta sarung tangan sudah memadai kerana operasi kutipan sampah tidak melibatkan pertemuan secara langsung dengan penduduk di kawasan PKPD. Begitu juga dengan di Masjid India. Mengutip sampah, mereka mengutip di lobi. Mereka tidak naik ke atas. Oleh kerana mereka tidak naik ke atas, tentu saja tidak ada konteks antara, tidak ada pertemuan, hubungan direct secara langsung dengan mereka yang berada di dalam Selangor Mansion sebagai contoh. Jadi tidak ada keperluan bagi mereka untuk memakai full PPE, pakaian perlindungan tersebut.
hanya cukup dengan memakai sarung tangan dan juga topi muka saja. Ya. Beliau turut menegaskan tindakan tidak memakai penutup hidung dan mulut di tempat awam bukan kesalahan mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342. Justru tiada sebab untuk seseorang ditahan atau didenda. Berdasarkan nasihat Ketua Pengarah Kesihatan, penutup hidung dan mulut hanya dimestikan untuk mereka yang mempunyai gejala sahaja. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan sebanyak 196 operasi sanitasi awam meliputi 70 zon di 14 negeri dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan semalam. Ia termasuk 41 kawasan di Johor dan 21 kawasan di Kelantan yang melibatkan 129 bangunan kerajaan, 87 tempat awam, 64 pusat perniagaan dan 15 pasaraya. Dan mengenai operasi Perintah Kawalan Pergerakan, semalam polis telah menahan 1,057 individu, merangkumi 906 individu direman dan 151 individu dijamin polis. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, sebanyak 622 individu telah dituduh di mahkamah atas kesalahan mengingkari PKP, menjadikan jumlah keseluruhan ditangkap seramai 12,074 individu. Polis bersama ATM telah mengadakan sebanyak 813 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 557,699 kenderaan. Selain itu, 57,344 pemeriksaan mengejut telah diadakan dan sebanyak 5,220 premis telah diperiksa. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan sebanyak 185 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 180 hari sebelumnya. Seramai 16,391 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib, termasuk 766 rakyat Malaysia yang baru pulang ke tanah air. Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM akan menerima bantuan khas kewangan RM500 melalui pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin. Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bantuan secara one-off itu akan disalurkan kepada kira-kira 179,198 veteran yang tidak berpencen, melibatkan pertukaran RM89.5 juta. Namun pembayaran itu tidak melibatkan waris mereka. Pembayaran bagi mereka yang baru mendaftar akan kita buat mulailah hari ini sehingga ke 31 Oktober 2020. Jadi saya harap mana-mana anggota veteran yang tidak berpencen segera mendaftarkan diri dengan JHEV dan kalau boleh sebelum 31 bulan Oktober, kerana selepas itu kita tidak membuat bayaran lagi. Pembayaran akan diuruskan Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM bermula 23 April ini dan dimasukkan ke dalam akaun bank masing-masing. Permohonan boleh dibuat di laman sesawang daftar j.jhev.gov.my atau hubungi Jabatan Hal Ehwal Veteran Negeri atau Ibu Pejabat. Kesungguhan, tanggungjawab dan semangat berani memerangi COVID-19 membawa Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar bersama kaki tangannya bergotong royong menyiapkan set pakaian pelindungan peribadi PPE bagi kegunaan petugas barisan hadapan iaitu doktor dan jururawat. Bukan hanya tenaga kerja daripada unit pemulih cara kerja Jabatan Perubatan Rehabilitasi yang bertindak menjahit pressure garment serta peralatan sokongan lain. Kalangan doktor, pelajar kolej kejururawatan dan pelajar kolej pembantu perubatan turut bekerjasama menyiapkan pakaian berkenaan. Rusia Abdul Hamid ke HSB bagi melihat kebersamaan mereka mendepani COVID-19. Kita saksikan. Unit pemulihan cara kerja Hospital Sultanah Bahiyah berjaya menyiapkan antara 380 hingga 400 unit PPE dalam sehari. Ia jauh daripada sasaran sebenar antara 700 hingga 800 PPE sehari untuk keperluan sebenar. Untuk itu,
Pelbagai pihak termasuk NGO perlu memainkan peranan membantu HSB dalam menyiapkan unit PPE ini untuk kegunaan semasa membantras COVID-19. Kerjasama 40 kaki tangan termasuk para doktor. Pasukan ini berjaya menyiapkan PPE lengkap bersekali kasut boot dan tudung. Ketua Unit Pemulih Cara Kerja HSB, Marsila Miss menjelaskan semua prosedur kerja bermula daripada menggunting, mengecap, menjahit dan membungkus dilakukan sendiri. Purata sehari, mereka dapat menyiapkan antara 350 hingga 450 PPE. Namun ia masih jauh daripada sasaran yang diperlukan sehari iaitu lebih 800 unit. Atas sebab itu, kerjasama ramai diperlukan. Ketika melalui tempoh getir ini, semangat kerjasama turut dizahirkan kaki tangan unit-unit lain seperti unit fisioterapi, perubatan, rehabilitasi, perpustakaan dan kualiti yang bertungkus lumus menyiapkan PPE mereka. Memang wajib untuk jadi jurupulih cara kerja tu kena tahu buat pressure garment. Jadi semua jurupulih cara kerja yang ada 20 lebih dekat HSB ni memang tahu menjahit lah, lelaki ke perempuan ke sama. Basic tu ada ke? Basic tu memang ada. Lepas tu yang staff-staff yang lain ni yang mana yang tahu menjahit, dia orang turunlah untuk membantu. Di sebalik bebanan kerja petugas barisan hadapan, timbul keseronokan berkhidmat kepada masyarakat. Lebih-lebih lagi apabila melihat kebersamaan yang dipamerkan seumpama sebuah keluarga besar. Pengarah HSB, Dr. Zaitun Udin berkata, demi kepentingan masyarakat umum, mereka terus menunjukkan sikap tidak berkira dalam menjalankan tugas masing-masing. Selain daripada frontliner saya yang bertugas di kecemasan dan juga di ward-ward dan juga ICU, kita ada kumpulan-kumpulan lain yang membantu kita selain daripada NGO untuk membuat face shield, isolation gown, dan unit yang bekerja keras di Hospital Tanah Bayah adalah unit cara kerja, dan itulah kami punya, orang kata, production kami lah. Di sebalik lengkapnya PPE, ada pihak tampil menyalurkan sumbangan. Ia termasuk 4 unit mesin jahit industri dan mesin jahit tepi. Antaranya daripada pengerusi Dewan Perhimpunan Cina Kedah, Datuk Cheng Lai Hock, Pertubuhan Kebajikan Sunshine dan Persatuan Persahabatan Bermasyarakat Kedah. So pada minggu yang lepas, pihak Dewan Perhimpunan Cina telah menjerahkan 3 katil kegunaan pesakit dan juga 8 dipping hanger kepada pihak Hospital Sultan Bahia, dan kita dijemput untuk melawat bilik jahitan di hospital, dan kita diberitahu bahawa memang banyak keperluan untuk mesin jahit. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Begitulah utuhnya perpaduan dalam kalangan warga HSB dalam menghadapi situasi COVID-19 ini. Kita teguh, kita menang. Laporan Rusya Abdul Hamid, RTM. Ya, satu usaha baik yang wajar diteladani oleh lebih ramai pihak. Kita ke perkembangan selanjutnya. Kaedah pandu lalu antara langkah terbaik mengelakkan risiko jangkitan. Dan sepanjang PKP, Hospital Pulau Pinang memperhatikan kaedah tersebut untuk pesakit yang mengambil ubat secara berkala. Kaedah itu dapat mengelakkan pesakit bersesak sekaligus mengurangkan risiko terdedah penyakit berjangkit. Pengarah Hospital Pulau Pinang, Dr. Teo Gim Sian berkata, sepanjang PKP, sambutan terhadap perkhidmatan itu begitu menggalakkan dengan mencatatkan antara 200 hingga 250 pesakit sehari. Menyarankan sedemikian untuk memudahkan para pesakit dan juga tidak perlu bersesak di kaunter yang ada dalam hospital. Di Melaka, sistem pandu lalu turut dilaksanakan Jawatankuasa Bertindak COVID-19 Kampung Kelubi Jasin,
khusus untuk penyaluran bantuan. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa itu, Nasaruddin Rahmat berkata, sistem berkenaan memudahkan penerima selain mempromosikan kaedah selamat penyampaian bantuan. Setakat ini sebanyak 72 kit sumbangan makanan seperti beras, minyak masak dan gula telah diberikan kepada mereka yang memerlukan. Sumbangan termasuk yang sumbangan yang kita yang kita on call. Kita panggil on call sumbangan tu. Maksudnya ada keperluan, dia orang mesej, kita terus hantar. Kadang-kadang kita kata macam contoh tengah malam. Dia orang mungkin ada problem kan. Jadi besok pagi kita hantar. Jadi atas keperluan lah. Assalamualaikum, selamat malam dan salam hormat kepada semua penonton bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Informasi cuaca dimulakan dengan melihat paparan imej satelit semasa iaitu kelompok awan aktif yang dicerap di rantau negara kita lebih tertumpu di bahagian utara semenanjung Malaysia termasuklah di sekitar perairan Selat Melaka Utara dan juga perairan Phuket, dan keadaan cuaca lembap ini membawa kepada hujan serta ribut peti di beberapa kawasan terbabit, dan keadaan kelembapan juga lebih tertumpu di bahagian barat Sarawak yang membawa kepada hujan dan ribut peti di sekitar bahagian Samarahan dan juga Sri Aman Sarawak. Ini jelas diperhatikan melalui paparan imej gema radar tempatan. Dapat dilihat hujan di 1-2 tempat yang sedang berlaku di sekitar pedalaman negeri Perak, Hulu Selangor, Kuala Selangor dan juga di Pontian Johor dijangkakan akan berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang. Manakala ribut peti yang sedang berlaku di sekitar negeri Kelantan ini diramalkan akan berlanjutan hingga ke lewat malam nanti. Begitu juga dengan negeri Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca lembap lebih tertumpu di bahagian Sri Aman, Samarahan serta di bahagian Kudat serta di bahagian Kapit Sarawak, manakala di negeri Sabah tiada hujan yang dicerap buat masa ini. Seterusnya, sebarang informasi cuaca terkini anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Twitter, Instagram dan Facebook rasmi Map Malaysia. Sekian dari saya. Duduk di rumah, kekal tenang dan pastikan anda semua patuhi perintah kawalan pergerakan yang sedang berlangsung. Assalamualaikum. Bertemu kembali. Saudara, seperti biasa setiap hari Jumaat kita ikuti harga petrol dan diesel mingguan. Harga baru berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 24 April. Sebuah jawatan kuasa khas akan diwujudkan dengan kerjasama beberapa kementerian termasuk Kementerian Alam Sekitar dan Air bagi membantras aktiviti penyeludupan dan jenayah rentas sempadan khususnya di Kelantan, Thailand. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata jawatan kuasa tersebut akan meneliti beberapa cadangan mengikut bidang kuasa kementerian berkaitan. Maka sebab itu kita tak boleh buat sendiri dan kita perlukan kementerian yang saya maksudkan tadi. Kita perlukan mereka juga untuk bekerjasama dengan kita sebab sungai, air ini di bawah tanggungjawab kementerian lain. Maka sebab itu biarlah kita pastikan tanpa kuasa ini nanti kita bincang. Selepas itu akan saya umumkan bagaimana caranya untuk kita perketatkan sempadan kita. Datuk Seri Hamzah meninjau beberapa lokasi di kawasan sempadan Kelantan, Thailand termasuk sepanjang Sungai Golok, Kompleks Kastam, Immigration, Kuarantin dan Keselamatan Rantau Panjang dan pejabat Agensi Kawalan Sempadan Malaysia AKSEM di Rantau Panjang. Dalam perkembangan berasingan, prosedur operasi standard SOP di lapangan terbang akan turut ditambah baik berikutan dakwaan penguatkuasaan PKP agak longgar termasuk melibatkan kebenaran penumpang ke destinasi antara negeri.
Jubaan kira-kira 200 pendatang asing tanpa izin parti etnik Rohingya memasuki perairan negara berjaya dipatahkan hasil tindakan pantas pesawat C-130H milik TUDM berpengkalan di Pangkalan Udara Subang. Panglima ATM Jeneral Tan Sri Afendi Buang berkata, ia hasil langkah memperketat kawalan dan meningkatkan rondaan di sempadan bagi menghalang penularan kluster baharu wabak COVID-19 membabitkan parti. Jelas Tan Sri Afendi melalui pengawasan maritim udara, anggotanya berjaya mengesan kehadiran sebuah bot parti Rohingya di kedudukan 60 Batu Nautika Barat, Pulau Langkawi dan memaklumkan TLDM. Bertindak balas daripada maklumat tersebut, TLDM telah mengatur gerak dua buah kapal iaitu KD Lekyu dan KD Lekir menuju ke lokasi bagi tujuan pengawasan dan pengesahan. Sebuah helikopter Super Lynx dari KD Lekyu telah diterbangkan. Ia bagi mendapatkan gambaran jelas pada penumpang bot berkenaan sebelum diiring keluar daripada perairan negara oleh kapal TLDM. Didapati kira-kira 200 etnik Rohingya berada dalam bot tersebut terdiri daripada lelaki, wanita dan kanak-kanak. Jelasnya kejayaan operasi pengawasan maritim udara adalah usaha bersepadu antara TLDM dan TUDM serta turut melibatkan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia dalam menjaga keselamatan dan kedaulatan perairan negara. JAKIM putuskan ujian penilaian kelas KAFA UPKK untuk subjek bertulis dijadualkan pada 28 September hingga 1 Oktober ini dibatalkan. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, keputusan itu selaras pembatalan peperiksaan UPSR dan PT3 serta penundaan tarikh peperiksaan SPM, SVM, STPM dan STAM ke tahun 2021. Keputusan ini adalah bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid-murid terjamin. Pembatalan UPKK tidak akan menjejaskan penilaian terhadap tahap penguasaan murid setelah mengikuti pendidikan KAFA bermula tahun 1 hingga tahun 6 di peringkat rendah. Kemenjadian murid dalam pendidikan KAFA boleh dinilai dengan berbagai kaedah. Justru bagi tujuan ini, JAKIM akan menetapkan satu kaedah pentaksiran baharu bagi menggantikan ujian bertulis tersebut. Saudara, Prasarana Malaysia berhad menghadkan semua perkhidmatan tren dan bas sepanjang tempoh PKP. Dan semalam, Plaza Stesen LRT Masjid Jamek pula ditutup berikutan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan tersebut. Dan bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut berhubung perkhidmatan tren, ikuti laporan wartawan Vimala Kasturi Virasami. LRT laluan Ampang dan Seri Petaling melibatkan 36 stesen dan meliputi stesen LRT Masjid Jamek. Ketua Pegawai Operasi Laluan Seri Petaling dan Ampang Rapid Rail Sdn Berhad, Bukhari Muhammad berkata, pengguna LRT dilarang keluar masuk plaza stesen LRT Masjid Jamek. Namun, tren masih berhenti di platform 1 dan 2 melibatkan laluan Kelana Jaya, Ampang dan Seri Petaling untuk tujuan transit. Itu untuk tidak memudahkan lagi pengguna laluan Masjid Jamek untuk laluan di platform 1 iaitu ke Sentul Timur dibuka. Dan kita ada laluan di bawah tanah atau laluan terowong atau underpass. Di mana di laluan ini melalui laluan platform pertama yang menghala ke Sentul Timur tersebut, laluan tersebut boleh pengguna-pengguna LRT masih lagi boleh bergerak menuju ke laluan untuk teruskan direksi untuk LRT laluan Kelana Jaya. Di samping itu juga untuk naik ke atas platform untuk pergi ke platform nombor 2 atau platform ke laluan untuk ke Ampang atau ke Putrahad. Maka di situ pengguna LRT tidak perlu keluar atau masuk. Saya berada di Pusat Kawalan Operasi Rapid Rail Laluan Ampang. Petugas di sini akan memastikan semua tren laluan Ampang itu beroperasi mengikut jadual yang ditetapkan sepanjang tempoh PKP ini. Dan mereka juga akan memastikan tren terakhir menamatkan perkhidmatan tepat jam 10 malam.
Bukhari turut memaklumkan pengguna LRT di Masjid Jami' turun mendadak sehingga 95% berikutan wabak COVID-19. Biasanya 40,000 pengguna setiap hari tetapi kini hanya 2,000 sehari. Perkhidmatan train hanya beroperasi dari jam 6 pagi hingga 10 pagi dan 5 petang hingga 10 malam setiap hari. Kepada anda yang menggunakan pengangkutan awam, jaga jarak sosial, utamakan kebersihan dan rancang perjalanan anda. Vimara Kasturi Wirasami, RTM. Operasi Nyah Kuman Awam giat dijalankan sebagai langkah membendung penularan COVID-19 seiring pelbagai usaha bersepadu lain. Tidak hanya memberi fokus kepada kawasan perumahan dan bangunan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT turut memperluas operasi itu di beberapa lokasi lain termasuk di Zon Negara. Laporan Syamimi Saripan. Kebersihan premis makanan yang tidak memuaskan serta meningkatnya kejadian keracunan makanan mendorong Kementerian Kesihatan KKM untuk terus meningkatkan latihan kepada pengendali makanan. Peraturan-peraturan kebersihan makanan PPKM 2009 telah diwartakan pada 28 Februari 2009 mewajibkan semua pengendali makanan menjalani kursus di Sekolah Latihan Pengendali Makanan yang diiktiraf KKM. Ya, jelas Pegawai Teknologi Makanan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan KKM Nur Aisyah Ali, beberapa saranan dan langkah diperketat. Lebih-lebih lagi ketika negara berdepan dengan wabak COVID-19, cara pembelian makanan dan bahan mentah antara yang perlu dititik beratkan. Selain itu, penyimpanan bahan mentah yang betul juga perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak, terutamanya pengendali makanan.
sila sentiasa bawalah sanitizer untuk sentiasa sanitize tangan, dan pakai topeng muka lah. Yang keduanya, kalau boleh sebelum pergi pasaraya, senaraikan dulu barang-barang yang kita nak belilah supaya tidak terlalu lama di pasaraya tersebut. Yang ketiganya, jangan pegang makanan yang kita tak nak beli. Belik tak mau. So sekarang untuk musim PKP ni, kita dah fokus dah. Apa yang kita nak beli, pergi pasar, beli terus. Jangan pegang 2-3 barang. Okey, elakkan. Dan seterusnya, masa beli, pastikan check label. Pastikan cek tarikh luput barang tersebut supaya jangan panik sampai beli yang dah tamat tarikh luput lah. Okey, dan sebelum masa pergi basuh tangan, balik daripada pasaraya basuh tangan, masa nak masak basuh tangan. Itu tips yang paling mudah lah. Nur Aisyah ditemu bual melalui aplikasi Skype dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Beliau turut menasihatkan pengendali makanan supaya memastikan ruang penyimpanan stok bahan mentah mencukupi dan bahan mentah kekal segar dalam tempoh PKP ini. Saudara penghuni penjara Pengkalan Cepa tidak ketinggalan menyumbang tenaga membantu petugas barisan hadapan membendung penularan wabak COVID-19. Sejak 18 Mac lalu, mereka berjaya menyiapkan lebih 10,000 unit peralatan perlindungan diri PPE untuk kegunaan petugas barisan hadapan. Menurut pengarah penjara Pengkalan Cepa, penolong kanan Komisioner Mat Yaakob, permintaan tinggi pihak kemudahan kesihatan memerlukan bantuan menjahit PPE setiap hari berbanding 5 hari seminggu sebelum ini. Serahan ini dibuat secara harian, hari-hari. Secara anggaran berapa sehari? Anggaran 350 hingga ke 500 pieces sehari. Kita tengok jenis PPE yang kita keluarkan, sama ada gown ataupun head cover ataupun kasut. Beliau menghadiri majlis penyerahan sumbangan mesin jahit daripada Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Kelantan di Kota Baru. Sebanyak 10 unit mesin jahit industri bernilai RM21,000 diterima daripada persatuan itu bagi membantu meningkatkan produktiviti penghasilan PPE. 3,085 kes pengedaran dadah bernilai RM7.5 juta berjaya ditumpaskan polis sepanjang tempoh PKP. Pada masa sama, 3,923 individu itu ditahan. Ya, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Ramli Din berkata, aktiviti pengedaran dadah amat perlahan pada tahap pertama PKP. Namun meningkat apabila masuk tahap kedua. Pelbagai modus operandi digunakan pengedar termasuk menggunakan perkhidmatan penghantaran makanan. Jadi dalam sekatan jalan raya ini kita lihat modus operandi yang digunakan ialah menggunakan motosikal. Motosikal yang paling banyak menggunakan motosikal lah. Lebih kurang 50% daripada kes-kes ini menggunakan motosikal. Selebihnya menggunakan kereta persendirian banyak 41% dan lain-lain kenderaan 9%. Bersua kembali. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memperkenalkan jualan ikan terus ke pintu rumah sepanjang tempoh PKP. Melibatkan 44 persatuan nelayan, inisiatif itu dapat mengurangkan kesesakan di pasar sekaligus membendung penularan COVID-19. LKIM dalam kenyataan medianya menjelaskan tempahan ikan boleh dibuat melalui aplikasi Shopee. Selain jual beli ikan secara dalam talian, pasar nelayan di bawah LKIM di seluruh negara masih beroperasi seperti biasa melibatkan 64 buah pasar nelayan yang mengikut peraturan ditetapkan kerajaan. LKIM turut memberi jaminan bekalan ikan mencukupi sepanjang tempoh PKP. Stok pasaran ketika ini sebanyak 185,000 tan berbanding keperluan semasa sebanyak 155,000 tan sebulan. Buku elektronik atau e-buku semakin mendapat perhatian orang ramai sejak PKP dilaksanakan. Pakar Perisian Kandungan Digital Syed Muhammad Faiz Al-Shahab berkata, dalam tempoh PKP, platform e-buku pernah menerima sehingga 25,000 pendaftaran sehari.
kita mempunyai tracker untuk semua aktiviti yang berlaku. So kita boleh dikatakan flip buku tu menjadi satu aktiviti. Kita juga menyukat dari segi waktu yang pengguna menggunakan e-book tersebut. So kalau sebelum PKP, paling tinggi daily hours yang kita melalui adalah lebih kurang 700 jam satu hari. Ketika PKP, jumlahnya mencecah 5,000 jam satu hari. So jauh beza ni. Boleh beroperasi. Syed Muhammad Faiz menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Menurut beliau, majoriti rakyat Malaysia memilih bahan bacaan yang santai bagi mengisi masa lapang. Statistik menunjukkan 65% pembaca e-buku adalah wanita. Assalamualaikum, terima kasih Andy dan juga Atika. Kejohanan Malaysia National E-Challenge yang berlangsung hari ini mendapat sambutan luar biasa daripada peminat bola sepak dan sukan elektronik tanah air. Menurut penganjur utama Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, had penyertaan maksimum dicapai hanya dalam tempoh 90 minit selepas pendaftaran dibuka. Menerusi catatan di laman Facebook, FAM memaklumkan pendaftaran dalam talian penuh dalam masa singkat dengan had penyertaan sebanyak 256 peserta. Berikutan penyertaan yang menggalakkan itu, pihak penganjur membuka slot menunggu bagi memberi peluang kepada penyertaan lain sekiranya terdapat ralat daripada pendaftaran awal. Kejohanan e-sukan itu bertujuan mencari seorang wakil e-footballer yang akan digandingkan dengan pemain bola sepak kebangsaan mewakili negara ke kejohanan antarabangsa FIFA E-Nations Stay and Play Cup Selata ini. Dengan kerjasama Persatuan E-Sports Kuala Lumpur ESKL dan Games Bond, pemenang bakal memperolehi hadiah terkumpul bernilai RM1,000 serta berpeluang ke slot permainan FIFA antarabangsa. Impian atlet seni bela diri campuran MMA negara Agilan Tani untuk bergelar Juara Dunia One Championship terpaksa dilupakan. Ia berikutan penularan pandemik COVID-19 telah menjejaskan hampir semua acara sukan antarabangsa sekaligus melenyapkan hasrat atlet itu untuk menjulang kategori welterweight. Agilan yang terkenal dengan gelaran The Alligator itu memendekkan latihannya di Florida, Amerika Syarikat pada 28 Februari lalu ekoran tiada jaminan penerbangan pulang ke tanah air. Jelasnya, ketika ini beliau hanya melakukan latihan kecergasan di rumah susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Di Amerika Syarikat, atlet berusia 24 tahun ini dilatih jurulatih dari Belanda, Henry Hoof, bersama barisan juara dunia termasuk Martin The Situ Asian Nguyen dan The Burmese Fighter Aung La Nansan. Agilan berada di landasan yang tepat untuk dinobatkan sebagai juara dunia One Championship dengan merekodkan 10 kemenangan daripada 14 pertarungan, termasuk mengatasi lawan yang tidak pernah kalah, Dante Shiro dari Amerika Syarikat dalam pertarungan terakhirnya Disember lalu. Dalam perkembangan lain, Majlis Olimpik Malaysia MOM mengambil inisiatif mewujudkan dana khas bagi membantu Persatuan Sukan Kebangsaan yang berdepan masalah kewangan susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menerusi kenyataan rasminya, MOM berkata pihaknya memperuntukkan sejumlah RM300,000 untuk tujuan berkenaan. Mengulas lanjut, MOM menyedari penularan pandemik COVID-19 memberi kesan kepada industri sukan. Dana berkenaan disalur untuk perbelanjaan pentadbiran persatuan itu ketika semua acara sukan terpaksa dibatalkan, sekaligus memberi kesan kepada aliran pendapatan NSA. Sementara itu, ahli lembaga pengarah badan induk itu bersetuju untuk memberi diskaun 50% kadar sewa kepada penyewa di Wisma MOM bagi bulan April dan Mei. Dalam pada itu, MOM akan terus memantau perkembangan semasa dan berhubung dengan semua pemegang taruh, khususnya ahli gabungan berkenaan pandemik itu.
Penularan wabak COVID-19 memberi cabaran kepada atlet seluruh dunia untuk mengekalkan prestasi semasa. Buat pelumba rali profesional Muhammad Syakirin Razaki, ianya satu cabaran terbesar memandangkan sukan yang diceburi melibatkan komitmen latihan bersama jentera sepanjang masa. Bagi mengatasi perkara itu, pelumba berkenaan bertindak membina simulator perlumbaan di rumahnya sendiri. Katanya, simulator yang dibina dengan menggunakan konsol permainan sebagai platform utama turut diubah sesuai dengan beberapa kelengkapan jentera lumba sebenar bagi menambah kualiti latihan yang diperlukan. Sepanjang tempoh PKP ini, saya sebagai seorang pelumba rally sepenuh masa agak terkesan dengan tempoh ini dilaksanakan dan terpaksa membelanjakan sebahagian duit saya yang agak besar untuk membina rally ini agar dapat mengasah skill saya supaya tidak tumpul dan dapat membantu saya untuk pergi lebih jauh di masa akan datang. Walau bagaimanapun, Syakirin turut menanggung kerugian dengan situasi semasa berikutan beberapa bakal penaja musim ini terpaksa menarik diri kerana penganjuran perlumbaan yang terpaksa ditangguhkan. Beliau pernah mengerangkul podium pertama bersama rakan sepasukan Azmir Yusri melalui penampilan sulung pada kejuaraan Rally Malaysia 2012 dan sejak itu memberi fokus sebagai pelumba sepenuh masa. Perkembangan rugby. Pengurus pasukan lelaki 7 sebelah Dato' Azadin Abdul Aziz percaya pasukannya tidak mempunyai masalah menukar rutin harian dari padang kepada latihan kecergasan di rumah sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tambah Dato' Azadin, latihan di rumah ini juga merupakan satu ujian kepada disiplin pasukannya sama ada dipatuhi atau tidak. Bagi memastikan tahap kecergasan dan fizikal setiap pemain berada dalam keadaan terbaik, Ketua Jurulatih Saizul Hafifi Mat Nur telah menyediakan set latihan harian. Pihak pengurusan hanya memantau dan mengawasi latihan pemain menerusi kiriman video. Dan setiap latihan yang dilakukan harian mereka diberi mandat untuk dihantar kepada grup WhatsApp kami untuk kami melihat apa yang mereka lakukan. Skuad negara sepatutnya mengikuti siri Asia Sevens pada tahun ini namun terpaksa dibatalkan ekoran pandemik COVID-19. Sementara itu, tular di media sosial, si Chile berusia 9 tahun melakukan aksi lipatan gunting sepak takraw. Menerusi perkongsian Instagram Anas Muhaimin, adiknya itu dilatih sendiri di rumah. Ia mendapat perhatian warganet malah turut diciam oleh laman Twitter tim Malaysia. Penduduk di Kampung Binjal dekat Hutan Haji Perlis teruja apabila fenomena hujan air batu berlaku di kawasan perkampungan mereka. Kejadian tersebut berlaku kira-kira jam 6.30 petang semalam dan berlanjutan selama 10 minit. Kejadian pertama kali itu disusuli dengan kilat dan petir serta hujan lebat. Video tular seorang budak perempuan terpaksa disarungkan plastik sebagai persediaan untuk memeluk seorang anggota polis dipercayai ayahnya mendapat 16 juta tontonan. Menerusi caption, tidak pernah terbayang manusia akan melalui saat-saat seperti ini mengusik emosi netizen seluruh dunia yang kini menempuhi Perintah Kawalan Pergerakan dan penjarakan sosial berikutan pandemik COVID-19. Ketika dunia sedang melaksanakan perintah berkurung dan pengurangan pergerakan bagi memutuskan perantaian COVID-19, haiwan liar dilihat mula keluar dari persembunyian masing-masing. Beberapa ekor serigala bebas berkeliaran di antara pohon-pohon palma di sebuah taman dekat Tel Aviv. Kawanan serigala itu dilihat mencari makanan di Taman Permainan Hayar Kon yang menjadi tempat riadah penduduk di situ.
Minat Liza Hanim? Minat dulu. Minat, okey. Dan sekarang pun minat. Sekarang pun minat. Okey, ada cerita terbaru tentang Liza Hanim. Apa dia? Katanya setelah lama tidak muncul dengan lagu baharu, Liza Hanim kini tampil dengan single berjudul Tiada. Selain mengubat kerinduan peminat, lagu itu sebagai hadiah kepada mereka yang terus menyokong kerjaya seni Liza sejak dahulu lagi. Ya, menurut pemilik nama sebenar Haliza Hanim, Abdul Halim, idea menghasilkan buah tangan terbaru itu mula tercetus ketika beliau berada di dalam kereta menuju ke pejabat. Ketika itu, pelantun lagu Getaran Cinta di Jiwa ini terlalu merindui Allahyarham ayahandanya. Liza Hanim meluahkan isi hatinya dan diterjemahkan dengan baik oleh Fetri Yahya selaku penulis lirik. Seterusnya mendapat sentuhan Sharon Paul yang bertindak sebagai penerbit muzik untuk lagu tersebut. Liza yang kini bernaung di bawah pengurusan yang baharu Laugh Out Loud LOL Entertainment yakin tiada bukan saja dekat di hati peminat, malah mengembalikan semula semangatnya untuk terus berjuang dalam bidang seni tanah air. Tiada dilancarkan di semua platform digital bermula Isnin lepas. Kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun Laura Khadijah McAfee teruja menerima surat balasan daripada Ketua Pengarah Kesihatan yang tular di media sosial hari ini. Lara menghantar sepucuk surat dan gelang tangan kepada Datuk Dr. Hisham Abdullah pada 19 Mac lalu sebagai tanda penghargaan dan terima kasihnya kepada Pasukan Kesihatan Negara. Ya, Lara merupakan anak bongsu kepada Pengarah Pusat Antarabangsa Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA Anwar McAfee dan Eksekutif Kanan Komunikasi Strategik Kumpulan Terengganu Incorporated Mutiara Yusof. Murid tahun 3 Sekolah Kebangsaan Seri Budiman Kuala Terengganu itu menggemari seni berasaskan kemahiran dan banyak mempelajarinya daripada YouTube. Berdasarkan surat yang ditulis, Lara berkata dia membuatkan gelang Lumban untuk Datuk Dr. Nur Hisham sebagai menghargai kerja keras membantu semua rakyat Malaysia bagi memastikan mereka dalam keadaan selamat dan sihat sepanjang penularan COVID-19. Menerusi surat balasnya, Datuk Dr. Nur Hisham berkata gelang getah berwarna biru dan putih itu kini dipakai cucunya. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Lara sambil memaklumkan yang cucunya sangat menyukai gelang tersebut. Datuk Dr. Nur Hisham juga berkata beliau menghargai kata-kata semangat daripada Lara namun tidak melakukannya secara berseorangan. Sebaliknya, beliau beruntung kerana mempunyai sebuah pasukan yang hebat untuk membantu negara. Saudara, berita perdana edisi 17 April berakhir di sini. Jaga kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan, amalkan penjarakan sosial dan patuhi perintah kawalan pergerakan. Betul tu, dan terus setia bersama RTM. Itu Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.